Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Osonondo dongko swabun. Nunu habarnu, ogenki desu ka? Kaifa halukum fi hadzal yaum? Apa khabar semua? Ni hao ma. Jadi pada hari ini kita nak belajar berkenaan dengan topik yang baru, iaitu pertanian bandar. Jom kita belajar. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk belajar berkenaan reka bentuk teknologi pertanian bandar, di mana kamu akan boleh menerangkan maksud pertanian bandar. Apa itu pertanian bandar? Dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai urban agriculture. Urban agriculture. Cikgu makan belacan, tak pandai sangat bahasa Inggeris ni. Pelaklah sikit. Kelas, apakah itu pertanian bandar? Pertanian bandar adalah aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar ruang yang mempunyai ruang yang terhad. Maksudnya tempat yang agak sempit lah kawasan rumah tu. Okey, contohnya yang pertama, rumah pangsa, rumah flat. Yang kedua, kawasan tanah lot. Yang ketiga, kondominium. Dan yang keempat, rumah teres. Okey kelas, kita pergi pada rumah yang pertama, iaitu rumah pangsa. Rumah pangsa biasanya merujuk pada blok perumahan 2 bilik dengan tangga, tanpa lift, tanpa kemudahan, dan biasanya 5 tingkat dengan ruang parkir ataupun ruang parking lah, yang terbuka, open, yang disasarkan kepada kelompok yang berpendapatan rendah. Contoh ruang tanaman di rumah pangsa beginilah contoh dia. Memang kawasan dia agak sempit, jadi nak bercucuk tanam pun agak susah lah. Tapi walau macam mana pun, cuba juga untuk belajar macam mana nak bercucuk tanam di rumah pangsa walaupun kawasan dia agak sempit. Inilah yang dikatakan pertanian bandar. Seterusnya, kawasan tanah lot. Ini contoh ruang tanaman di kawasan tanah lot. Okey, kawasan tanah lot di bandar. Kamu lihat dalam berita harian. Okey, ada satu berita pada Mei 17, 2021, gelandangan nikmati hasil kebun. Di mana di kawasan Taman Desa di Kuala Lumpur tu ada dijalankan satu kawasan tanah lot lah, yang digunakan untuk bercucuk tanam di sana. Okey, jadi dipanggil sebagai kebun hijrah warrior, di mana di sana tu ditanam kangkung, bendi, timun, dan kadang-kadang ada juga jagung. Okey, ada juga jagung. Dan kawasan ini yang menjalankan tanaman di kawasan ini adalah golongan gelandangan seluas 0.72 hektar dan seramai 15 gelandangan. Gelandangan ni apa? Gelandangan ni adalah orang yang tiada rumah lah. Mereka ni miskin, susah, tapi kemudian mereka tidak ada rumah untuk mereka diami. Jadi mereka terpaksa lah duduk merata-rata tempat di kawasan bandar. Dan inilah program yang dijalankan oleh Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa, di mana mereka ini mendiami satu tempat dinama Anjung Kelana. Okey, Anjung Kelana, pusat transformasi gelandangan, dan diusahakan hasil kebun ini. Ini ada lagi gambar peserta kebun hijau warrior Muhammad Faizul Abu Bakar, kawasan kebun timun. Setakat ini mereka telah menuai 70 kg kangkung, timun 150 kg dan bendi 20 kg. Banyak tu. Dan mereka juga mendapat kerjasama daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan daripada segi untuk bantuan untuk mendapatkan rangkaian jualan. Okey, memang sangat-sangat bagus. Jadi kalau kamu ada kawasan-kawasan di sekitar kawasan rumah yang ada kawasan kosong yang boleh bercucuk tanam, cubalah bercucuk tanam. Sebab sekiranya kita berbudi kepada tanah, tanah akan balas balik kepada kebaikan itu kepada kita. Okey kelas, seterusnya kondominium ataupun kondo ialah bentuk milik rumah dan harta tanah yang lain, yang mana bahagian harta tanah tu khususnya biasanya rumah apartmen dimiliki secara personal, persendian, sementara kegunaan dan capaian kepada kemudahan bersama dalaman seperti laluan jalan, sistem pemanasan, lift, kawasan luaran dikendalikan di bawah hak perundangan berkait dengan pemilik persendian dan dikawal oleh persatuan pemilik yang secara bersama mewakili pemilik harta keseluruhan. Okey, ini contoh ruang tanaman di kondominium yang boleh kita jalankan. Tempat walaupun sempit macam mana pun, kalau kita bercucuk tanam akan dapat hasilnya. Cantik kan? Okey, seterusnya rumah teres. Sebuah teres ataupun rumah baris
ataupun rumah pekan ataupun dirujuk juga sebagai rumah patio adalah suatu gaya perumahan kepadatan tengah yang berasal daripada Eropah pada lewat abad ke-17, di mana sebarisan rumah satu baris ada barisan-barisannya yang serupa dan berimej cermin mengongsi dinding tepi. Jadi mereka ni berkongsi dinding tepi, sharing dinding tepi, dan rumah yang pertama dan berakhir digelar penghujung teres dan sering lebih besar daripada rumah yang di tengah, dinamakan sebagai rumah minimalis. Dan ini merupakan contoh ruang tanaman di rumah teres. Kalau kamu perasan, di gambar di sebelah kiri tu ada pakai piping tu kan? Apa namanya tu? Cuba kamu cari. Okey, kaedah penanaman. Kaedah penanaman terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama konvensional, iaitu kaedah penanaman yang menggunakan tanah seperti biasa ya, sama daripada dulu sampai sekarang memang kita guna tanah lah. Okey, itu dinamakan sebagai kaedah penanaman konvensional. Dan ada kaedah penanaman yang kedua, iaitu teknologi moden, yang ada menggunakan tanah sedikit, ada yang tidak menggunakan tanah, guna larutan. Yang ini yang dinamakan sebagai, contohnya adalah hidroponik. Okey, contohnya hidroponik. Okey, dari segi kaedah susunan tanaman, yang pertama secara bertingkat pada dinding. Okey, disusun secara bertingkat di dinding, dilekat pada dinding. Mana ada yang dibuat secara menegak. Yang biasanya secara menegak ini adalah untuk tumbuh-tumbuhan yang jenis memanjat. Dan kemudian ada yang jenis berpasu di halaman. Ini tiga ini adalah kaedah susunan tanaman untuk urban agriculture ataupun pertanian bandar. Dari segi kebaikan, okey, ada kebaikan pertanian bandar ini. Yang pertama, kebaikan pertanian bandar ini adalah menghasilkan sumber makanan sendiri. Senang. Tak perlu pergi pasar pun. Kadang-kadang kalau kita tinggal di rumah pasar, di flat, di kawasan-kawasan bandar ni, susah untuk kita pergi pasar, lebih-lebih lagi dalam keadaan COVID-19 begini. Jadi kalau kita tanam sendiri pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan yang kita makan, okay, contohnya kita tanam sendiri sawi, kobis ke apa begitu, jadi senang. Bila dah boleh dituai, kita boleh katakan sebagai kita menghasilkan sumber makanan sendiri. Kita boleh petik saja di belakang rumah. Okey, seterusnya boleh memelihara alam sekitar dengan menggunakan bahan kita semula. Okey, kalau kita ada botol-botol, kita ada botol minyak, botol air, kan, tidak perlu kita buang, kita ambil saja dan kita semula untuk dijadikan medium ataupun bekas bagi penanaman tanaman tersebut. Kemudian boleh dijadikan sebagai kemudian kita boleh menjadikan sisa buangan dapur sebagai baja kompos. Okey, kalau ada kulit, kulit limau, kalau kita tengok pada gambar ni kan, kulit limau, kulit telur, kita boleh jadikan bahan ataupun sisa buangan dapur ini sebagai baja kompos. Jangan pula kamu jadi sisa buangan botol-botol kicap pula sebagai baja kompos. Itu tak boleh lah. Ini sisa buangan ni yang bahan organik. Okey, seterusnya boleh menjana pendapatan sampingan jika hasil tanaman dijual. Jadi kalau kita sudah bercucuk tanam, mungkin kita dah makan sebahagian, ada banyak lagi yang lebihan, kita boleh gunakan untuk jual. Kita jual kepada jiran-jiran kita. Sekurang-kurangnya boleh menjana sumber pendapatan kita sendiri, pendapatan sampingan. Ini antara kebaikan-kebaikan pertanian bandar. Dan ada juga kebaikan yang terakhir adalah boleh menghasilkan udara yang lebih sihat dalam rumah kita, kan? Oksigen cycle dalam rumah kita. Okey, ini adalah merupakan latihan bagi pertanian bandar. Soalan pertama, senaraikan 4 kawasan yang boleh dijalankan pertanian bandar. Yang kedua, nyatakan 2 jenis kaedah penanaman bagi aktiviti pertanian bandar. Dan yang ketiga, apakah kebaikan yang boleh diperolehi daripada aktiviti pertanian bandar? Cuba jawab dalam buku RBT kamu. Dan itu saja video daripada cikgu pada hari ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata titi tutu. Bye bye. Ciao. Selamat berbakti kepada tanah.